Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini kita nak cerita apa sebenarnya penyakit yang dialami oleh Rafizi Ramli. Kalau baru-baru ini tular tentang IJN, penyakit yang dialami oleh Mahathir kerana jangkitan. Kali ini pula kita dikejutkan dengan berita yang telah menusuk hati kita apabila Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi Malaysia, dikabarkan telah pun menjalani prosedur di hospital kerana masalah penyakit ini. Dan akhirnya kita berjaya mendapat pendedahan peribadi sendiri oleh Rafizi berkaitan penyakit beliau. Rafizi kata sakitnya memang ke langit. Itu memang nyata bukti bahawa Rafizi memang sakit. Rafizi dedah penyakit yang dialaminya. Masalah tulang belakang itu penyakit yang dialami Menteri Ekonomi Rafizi Ramli seperti dikongsikannya di laman X Twitter hari ini. Ahli Parlimen Pandan Berkenan berkata, beliau telah dijangkiti COVID-19 buat kali pertama pada minggu ketiga bulan ini. Akibatnya, kata Wakil Rakyat PKR itu, beliau terlantar beberapa hari sekaligus menyebabkan tekanan ke atas tulang belakang sehingga berlaku slip disc. Keadaannya memuncak selepas beberapa minggu sehingga saya tidak lagi boleh berjalan dan terpaksa menggunakan kerusi roda, kata Rafizi. Sakitnya memang ke langit. Katanya yang juga pernah mengalami serangan jantung pada Oktober tahun lalu. Terdahulu, Perdana Menteri memuat naik gambar kunjungan beliau menziarahi Rafizi di sebuah hospital. Mengulas lanjut, Rafizi yang bakal berusia 47 tahun pada 14 September nanti, memberitahu beliau baru saja menjalani pembedahan tulang belakang. Jelasnya, beliau akan menjalani rawatan di hospital bagi tempoh 2 minggu lagi sebelum dijangka kembali bertugas Mac nanti. Menurutnya, sebelum itu beliau telah disahkan mempunyai masalah stenosis, iaitu kewujudan tekanan dari slip disc dan ligamen yang memegang tulang belakang, sehingga ruang saraf mengecil dan ditekan berpanjangan. Alhamdulillah, pembedahan untuk memotong sebahagian ligamen dan slip disc untuk membuka ruang kepada syaraf berjalan lancar. Saya telah berjalan semula. Saya telah boleh berjalan semula, kata Rafizi. Katanya sambil yang mengucapkan terima kasih kepada kumpulan pakar yang telah merawatnya. Rafizi bagaimanapun berkata, selalunya beliau tidak berkongsi mengenai perkara yang dianggapnya peribadi, seperti masalah kesihatan, tetapi menyedari ada kalangan rakannya yang bimbang. Lebih baik saya berkongsi sedikit sebanyak supaya dapat disampaikan kepada mereka yang ambil tahu, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, kita berdoa supaya Rafizi segera sembuh dan kuat apabila beliau telah pun mengaku bahawa inilah penyakit yang beliau hadapi, yaitu masalah tulang belakang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling mengejutkan kita hari ini ialah pendedahan berkaitan Daim Zainuddin dan juga istrinya, Naimah. Telah disahkan bahawa isteri Daim Zainuddin adalah ahli Parti Muda. Terkejut jugalah kan, sebab namanya Parti Muda tapi ahlinya pula ahli tua. Isteri Daim ini bukan lagi muda, dia dah tua dah. Tapi rupa-rupanya dia adalah ahli Parti Muda. Diam-diam ubi berusi, rupa-rupanya Parti Muda ini memiliki ahli yang kaya, super kaya raya. Itukah sebabnya Parti Muda boleh bergerak.
Tetapi apa yang lebih mengejutkan kita ialah apabila Parti Muda telah menafikan bahwa Daim ialah pembiaya terbesar parti tersebut. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi perdebatan di media sosial ialah apabila netizen mengetahui istri Daim adalah ahli Parti Muda. Jadi kata mereka, kalau istri dah jadi ahli Parti Muda, mustahil suaminya tidak akan membantu, kata mereka. Itu sebabnya kata mereka, apa sebenarnya kepentingan Daim menyertai atau istri Daim menyertai, bukan Daim, istri Daim menyertai Parti Muda. Walhal kita tahu Parti Muda bukanlah kegemaran parti atau ahli politik yang lain. Apa kepentingan Daim menyertai Parti Muda? Menurut kata Muda, yaitu pemangku Presiden Muda Amira, beliau telah membuat pengakuan bahwa Daim bukanlah pembiaya terbesar mereka. Beliau mengesahkan bahwa istri Daim juga adalah ahli parti tersebut. Bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin bukan pembiaya terbesar Muda, kata pemangku Presiden parti itu Amira Aisyah Abdul Aziz. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada Daim antara pembiaya parti berkenaan, dan menambah parti itu mempunyai struktur pembiayaan dalaman yang ketat, dengan seseorang penderma hanya boleh menyumbang sehingga Rp200.000 pada satu masa. Sesiapa yang mau mengatakan Daim adalah good father atau pembiaya terbesar Muda, itu memang tidak benar, katanya kepada pemberita sekelas forum di Advanced Tertiary College. Amira turut mengesahkan bahwa istri Daim, Naim Khalid, adalah ahli muda. Beliau kemudian memberitahu FMT bahwa Daim bukan ahli parti itu. Oke, jadi sah. Daim bukan ahli parti itu, tetapi Naimah Khalid, yaitu istri Daim, adalah ahli muda. Amira juga berkata tidak adil mempertikai sumber pembiayaan Muda memandangkan tiada akta pembiayaan politik. Jika sesiapa mahu menyoal Muda mengenai pembiayaan politik, kami selama ini konsisten mengatakan Malaysia memerlukan akta pembiayaan politik. Parti lain juga patut mendesak perkara ini, katanya. Naimah juga kawan saya. Berhubung gambar yang tersebar di media sosial menunjukkan beliau dan Naimah di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 23 Januari, Amira berkata dia hadir untuk menyokong Naimah kerana beliau ahli muda. Saya pasti memberikan penghormatan sama kepada mana-mana ahli parti. Dia juga kawan saya, katanya. Naimah didakwa gagal mematuhi notis pengisytiharan harta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM pada 23 Januari. Dia didakwa gagal mengisytihar pemilikan syarikat beberapa bidang tanah di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang serta 2 kenderaan. Daim menghadapi tuduhan serupa pada 29 Januari apabila didakwa gagal mengisytihar pemilikan dalam 38 syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan Kuala Lumpur selain 6 hartanah. Dia juga didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan akaun Amanah Saham Nasional Berhad ASNB dan Amanah Saham Nasional ASN selain 7 kenderaan mewah. Jika sabit kesalahan, Daim dan Naimah menghadapi hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi Rp100.000. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, Razali, yaitu Ketua Penerangan Bersatu, telah tampil menyatakan bahawa beliau kata 6 orang ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim akan tamatlah riwayat 6 jahanam, katanya. Rupa-rupanya tidak seperti yang disangka mudah oleh Razali. Dengan mudahnya beliau kata 6 jahanam itu musnah, kata beliau. Tidaklah semudah itu. Kerana Bersatu pada 2 Mac ini akan meminda perlembagaan mereka. Itu kita tahu.
Mungkin memindah itu amat mudah, tetapi harus diingat, untuk dapat kelulusan pindaan perlembagaan parti itu, ia haruslah diluluskan oleh ROS. Dan ROS juga akan mempertimbangkan perkara-perkara penting mengapa perlu dibuat pindaan itu dan perlu banyak pertimbangan. Rupa-rupanya halangan terbesar untuk mereka mengambil pindaan itu adalah ROS. Belum tentu mereka dapat kelulusan, itu pertama. Yang kedua ialah bukanlah seperti mudahnya Razali kata untuk pecat atau sebagainya supaya mereka letak jawatan atau sebagainya. Tidaklah semudah itu. Lagi pula, menurut ahli parlimen Gua Musang, tidak ada bukti bahwa mereka keluar parti. Kami hanya sokong kerajaan dan bajet, kata beliau. Oleh sebab itulah, amatlah sukar untuk percaya 100% apa yang dikatakan oleh Razali, yang kononnya 6 orang ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim itu akan dipecat atau perlu letak jawatan dan mengadakan pilihan raya semula. Belum tentu lagi itu boleh diperoleh, boleh diambil dan dapat oleh ahli parlimen bersatu ataupun parti bersatu. Salah seorang daripada 6 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini membangkitkan persoalan. Tindakan partinya yang mahu meminda Perlembagaan Perhimpunan Agung khas pada 2 Mac ini. Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim secara menyindir berkata, sekiranya pindaan itu dilaksanakan, adakah kelulusan itu dapat diperoleh pada penggal ini? Itu persoalannya. Adakah kelulusan pindaan itu dapat serta-merta? Anda jangan ditipu, jangan Anda sangka apabila pindaan dibuat boleh dapat pula kelulusan serta-merta dari ROS. Ia boleh mengambil masa yang pendek ataupun panjang. Dan bolehkah kelulusan itu diperoleh pada penggal ini? Kalau tak lulus penggal ini, maknanya 6 ahli parlimen bersatu yang sokong Anwar Ibrahim tidak ada kena apa-apa. Macam itulah ceritanya. Adakah kelulusan itu dapat diperoleh dalam tempoh penggal sekarang? Ini disebabkan pindaan yang dibuat bersatu perlu mohon beberapa tahun lepas, masih lagi belum selesai. Rupa-rupanya ada beberapa pindaan yang pernah dibuat oleh Parti Bersatu di pohon dalam beberapa tahun yang lepas, masih belum selesai. Ini kan pula pindaan perlembagaan yang baru mau dibuat 2 Mac ini. Dengan kata lain, belum tentu lagi lah. Mungkin silap sikit, checkmate mereka semua. Kedua, sekiranya dibuat, apakah kandungan yang bersatu nak jerat kami? Sebab tak ada bukti yang kita ini keluar parti. Kita hanya sokong kerajaan dan bajet. Itu saja, katanya kepada harian Metro hari ini. Bersatu sebelum ini dilaporkan akan mengadakan Perhimpunan Agung khas pada 2 Mac ini. Perhimpunan itu dijangka memindah perlembagaan susulan tindakan 6 ahli parlimen parti itu menyatakan sokongan terhadap pentadbiran Anwar Ibrahim. 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar ialah Muhammad Azizi, Datuk Zulkapari Hanapi, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Zahari Kecik, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Datuk Suhaili Abdul Rahman. Muhammad Azizi juga berkata sebarang pindaan mau dibuat partinya itu memerlukan kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Dan kebiasaannya ia mengambil masa yang lama, bukan sekejap. Jadi para penyokong walau yang ada di luar sana, janganlah tertipu kononnya buat perlembagaan boleh terus pak berpecat. Tidak terus ia mengambil masa yang panjang untuk dapat kelulusan daripada ROS. Beliau juga mempersoalkan Perhimpunan Agung khas yang dibuat itu mau memfokuskan kepada pindaan perlembagaan parti atau sebaliknya. Kita pun tak pasti sama ada Perhimpunan Agung khas yang mereka nak buat pada 2 Mac nanti, adakah betul-betul nak fokuskan pada pindaan, katanya.
Ini disebabkan ada sesuatu yang lebih kepada konflik kepentingan dalam kalangan dua pemimpin tertinggi. Katanya yang tidak mendedahkan siapakah pemimpin itu. Silap-silap hari bulan, pindaan yang dibuat itu bukanlah pindaan terhadap 6 ahli parlimen itu, tetapi pindaan terhadap syarat untuk mencabar Presiden Parti Bersatu. Dalam pada itu, penganalisis politik dari University Science Malaysia, Profesor Datuk Dr. Sivamurugan Pandian pula berpandangan, pindaan perlembagaan mahu dilakukan oleh Bersatu itu tidak akan menggugat 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar. Menurutnya, ini disebabkan pindaan itu dibuat selepas 6 ahli parlimen berkenan menyokong Perdana Menteri. Bagi saya, ke-6 itu tidak tergugur sebagai ahli parlimen, tetapi ia masih boleh diperdebatkan. Dalam konteks perundangan, banyak perkara boleh ditelusi, katanya. Selain itu katanya, jika mengikut akta lompat parti, mereka yang dipecat juga tidak akan hilang kerusinya. Jadi, apakah akan wujud satu lagi polemik perundangan? Sama ada akta lompat parti lebih besar daripada pindaan parti, atau pindaan parti lebih besar daripada larangan akta lompat parti. Ini disebabkan akta lompat parti ini jelas. Mereka yang dipecat tidak akan hilang kerusi, melainkan mereka sendiri memilih untuk keluar parti itu. Kalau mereka memilih untuk keluar parti, kerusi itu akan kosong secara otomatik. Dalam konteks ini, ke-6-nya hanya menyatakan sokongan dan tidak keluar parti, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Apa pula pendapat Anda tentang isu kali ini? Dan tentunya, silap-silap hari bulan yang bermasalah nanti ialah Muhyiddin pada 2 Mac nanti. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.